وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال. فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا. وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله. بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Seperti kata Hasan, jika tinggal baginya, maka apa faedah tiba-tiba pada menuntut akan dia. Cerita pasal dunia. Dunia ini merupakan suatu perkara yang menghalang hamba daripada melakukan ibadah kepada Allah. Ada 4 perkara yang menjadi penghalang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama sekali daripada 4 iaitu dunia. Dunia ni dengan maksud sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Perkara yang lebih-lebih, perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, sesuatu yang tidak menolong ibadat. Contohnya kalau makan untuk kenyang lain, makan untuk jaga kesihatan dan kenyang tu lain. Tapi bila bersedap-sedap dengan mewah dengan makan, itu dah masuk dalam dunia. Kalau pakaian yang sekadar menutup aurat, tak perlu mewah, mewah dalam berpakaian pun dah boleh beribadat menutup aurat. Tapi kalau keinginan nafsu kita selain daripada nak menutup aurat, nak mewah dalam pakaian, nak megah dalam pakaian, nak bercantik-cantik dalam pakaian, itu yang dinamakan dengan dunia. Kalau harta kekayaan contohnya lebih daripada qadar untuk ibadat, suka nak simpan banyak-banyak, suka nak simpan lebih-lebih, kerana nafsu kita ni dia suka banyak. Dia suka bila tengok duit kita tu banyak, dia jadi seronok. Padahal yang kita pakai tak lebih daripada mana pun, tapi nafsu dia suka banyak. Dia tengok banyak tu jadi seronok. Tu nafsu. Jadi kalau duit yang kita himpun banyak-banyak tu yang tak ada hubung kait dengan menolong ibadat kita, tu namanya dunia. Baik. Jadi bila kita dah faham maksud dunia tadi, kalau rumah yang wajib diberi oleh suami kepada anak isterinya sebagai nafkah, yang wajib tempat tinggal, bukan syarat mewah tempat tinggal, bukan syarat mewah, cukup rumah sama ada dibeli, sama ada disewa, sama ada dipinjam. Makna rumah tersebut tadi boleh menyelamatkan anak isterinya daripada mudarat panas, hujan dan sebagainya. Ataupun dan rumah yang boleh melindungi aurat anak dan isteri dia. Itu yang dinamakan rumah ataupun kediaman untuk ibadat.
Tapi kalau nak megah, nak mewah, nak berukir sini, berukir sana tu, itu dah masuk dalam nafsu. Itu dah masuk dalam keinginan hawa nafsu. Itu yang dinamakan dunia. Contohnya, saya terpaksa bekerja, bermati-matian bekerja kerana saya ingin mendirikan rumah yang seperti mahligai. Sedangkan yang perlu untuk melindungi aurat anak bini saya, panah hujannya tak perlu untuk mewah dalam kediaman. Kita tengok hari ni orang berlumba-lumba membina rumah yang gah-gah, sehingga memaksa diri kita meminjam loan contoh sampai beratus-ratus ribu, sampai beratus-ratus ribu. Nak buat apa tu? Nak buat rumah yang macam mana? Rumah yang macam mahligai. Jadi bila dah ratus-ratus ribu, memerlukan masa yang banyak untuk nak bayar balik. Dengan sendiri nanti kita dah sibuk untuk mencari duit sebab nak membayar hutang tadi. Tu cerita hutang rumah. Hutang kereta lain pula. Nampak tak tu? Jadi dengan sebab benda-benda dunia tadilah habis masa kita untuk melakukan ibadat. Cuba kita fikir baik-baik. Kalau kita memilih qanaah dalam dunia ni, kita tak perlu nak bekerja keras sebenarnya. Tak perlu nak bekerja keras kalau kita memilih zuhud ataupun qanaah, memada. Jadi ada waktu yang banyak untuk kita menunaikan kewajipan terhadap Allah, mencari bekalan akhirat. Tu dunia. Jadi dunia ni sehebat mana pun, segah mana pun pakaian kita, segah mana kediaman kita, segah mana maknanya makan minum kita, akhirnya kita akan tinggalkan. Kita yakin, kita tahu, kita sedar semuanya itu akan kita tinggalkan. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dinukilkan daripada perkataan Hasan Al-Basri, jika tinggal baginya, bila kita dah yakin yang dunia tadi tu, yang lebih-lebih daripada qadar hajat itu kita akan tinggalkan. Kita yakin kita akan tinggalkan. Buktinya banyak dah. Cuba kita tengok saudara mara kita, kawan-kawan kita yang dah pergi tu. Ada di kalangan mereka orang yang hebat-hebat, orang yang kaya-kaya, memiliki macam-macam harta kekayaan yang hebat-hebat. Akhirnya ditinggalkan. Nampak tak tu? Jadi bila kita sendiri tahu, kita sendiri sedar bahawasanya yang dinamakan dunia itu tadi pasti kita akan tinggalkan, apa faedahnya kita menuntut dia? Buat apa nak cari sungguh-sungguh? Buat apa nak bersungguh-sungguh cari sampai habis masa untuk ibadat, sampai tak ada masa nak menunaikan tanggungjawab kepada Allah, dengan sebab habis waktu digunakan dalam bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang kita akan buang kembali. Kita tahu benda ni kita akan buang, tapi kita habiskan masa kita cari sampai tak ada masa nak belajar agama, sampai ibadat pun main hentam, tak tahulah betul ke tidak, asalkan buat, tak belajar, tak ada masa nak belajar, sibuk cari duit, banyak nak bayar ni, nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar tu, sibuk, masa tak ada masa dah. Bila dah amalan kita yang kita buat itu tanpa ilmu, sebanyak apa pun tidak akan diterima oleh Allah. Sebanyak apa pun, Imam Ghazali kata, kalau kita boleh beribadat macam malaikat sekalipun, tapi bukan dengan ilmu, kita buat main agak-agak, buat main rasa-rasa betul, agak-agak betul kita buat. Kita semayang, kita puasa, kita buat macam-macam, tapi tanpa ilmu, kita tak tahu pantang larangnya apa, syarat rukunnya apa, kita main buat tanpa kita ada ilmu. Akhirnya amalan kita tidak diterima oleh Allah. Apa yang kita nak bawa bekal? Nak bawa bekalan mati apa yang kita nak bawa kalau dah amalan yang kita buat itu tak diterima oleh Allah? Salah siapa? Salah kita sendiri, kerana masa kita dah habis kita gunakan untuk mengejar dunia tadi. Bukan maksudnya tak boleh, boleh nak cari harta, kekayaan, keseronokan, tapi sempadan tu
Ada batasan. Masalahnya kita ni ikutkan nafsu mencari dunia tadi sampai langgar batasan, sampai langgar sempadan. Itu salahnya. Bukan bermaksud haram cari harta kekayaan, tidak. Tidak haram mencari harta, tidak haram mencari kekayaan selagi tidak melanggar sempadan. Tapi kalau mencari harta kekayaan, kemewahan sehingga melanggar sempadan, di situlah jadi satu kesalahan. Jadi kesalahan. Sebab nak cari duit tak ada masa nak menuntut ilmu yang fardu. Sedangkan menuntut ilmu yang fardu itu perintah Allah, wajib, bukan sunat, wajib. Kenapa Allah wajibkan menuntut ilmu? Kerana tanpa ilmu tadi amalan kita akan salah. Ibaratnya kalau kita bawa kenderaan tanpa ada ilmu jalan undang-undang jalan raya, kita pasti akan melanggar undang-undang tanpa sedar. Boleh nak bawa kenderaan, nak pergi bandar Melaka, boleh, selamat pergi balik. Tapi takut-takut nanti 2-3 hari sampai surat. Mana tak sedar buat kesilapan, tak sedar buat kesalahan, langgar undang-undang jalan raya tanpa kita tahu. Itu perumpamaannya. Bukan tak boleh, boleh bawa kenderaan nak pergi mana-mana tanpa ilmu undang-undang jalan raya, boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sudah tentu akan ada undang-undang yang kita langgar. Begitulah juga kalau orang tanya, kenapa perlu belajar agama? Tak boleh ke nak beribadat tanpa belajar? Jawabnya boleh. Boleh nak sembahyang tanpa belajar, boleh nak puasa tanpa belajar, boleh nak berzakat tanpa belajar. Tapi sudah tentu akan ada undang-undang ibadat yang kita langgar tanpa kita sedar. Nampak tak? Saya boleh sembahyang tanpa saya belajar fiqh, saya boleh sembahyang. Tapi akhirnya nanti amalan saya, contoh solat tadi, tak diterima oleh Allah. Kenapa? Rupa-rupanya ada undang-undang ibadat yang saya langgar. Contohnya mana? Saya solat dalam keadaan berhadas besar. Saya solat tapi dalam keadaan berhadas besar. Sebab saya tak tahu mandi wajib macam mana. Saya tak pernah belajar cara mandi wajib. Tapi saya solat. Adakah Allah terima solat saya? Sedangkan syarat sah sembahyang itu mesti suci daripada hadas besar. Tiba-tiba saya solat membawa hadas besar. Setiap kali saya solat, saya berhadas besar. Kerana mandi wajibnya tidak sah. Kerana saya tak pernah belajar cara mandi wajib yang betul. Adakah Allah terima solat saya? Allah takkan terima solat saya, kerana cara buatnya salah. Itu kesalahan sedang membuat ibadat. Kesalahan selepas daripada buat ibadat, selepas buat ibadat ni ada pantang, ada benda yang kita kena jauhkan supaya pahala dan kebajikan yang diperolehi daripada amalan yang sah tadi, kita perlu jaga dia. Ada pantang. Walaupun contoh, okey baik, saya solat betul dah, mandi wajibnya betul dah, cukup syarat, cukup rukun, betul dah, sah. Maknanya dari segi undang-undang solat sah, lulus dah, saya dah mendirikan solat 5 waktu, baik, ada kebajikannya insya-Allah. Tiba-tiba saya tak tahu pantang selepas ibadat, saya tak tahu mengumpat contohnya. Saya tak tahu yang mengumpat itu membatalkan pahala amal yang saya dah buat. Nampak tak? Saya tak tahu, saya tak sedar yang namanya mengumpat, yang namanya berdengki, yang namanya ujub, itu membatalkan segala pahala yang saya dah buat. Segala pahala yang Allah Ta'ala, kebajikan yang Allah dah bagi, yang sepatutnya saya boleh bawa balik di hari kiamat besok, habis hilang begitu sahaja kerana saya telah melanggar pantang larang selepas daripada melakukan ibadat. Itu tak cerita pasal akidah lagi tuan-tuan. Tak cerita pasal akidah lagi tu. Bagaimana akidah dalam hati terhadap Allah, betul ataupun salah. Jadi banyak benda. Sebab tu ringkasnya kata ulama, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal ibadat tanpa ilmu, amalannya mardudatun, ditolak oleh Allah, takkan diterima oleh Allah. Jadi penat tak ibadat? Buang masa, buang tenaga, buang harta buat ibadat, akhirnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Menyesal tak besok? Menyesal. Baru menyesal kalau aku tahu dulu aku belajar. Dah terlambat lah. Dah terlambat. Sebab tu nasihat alim ulama kita kena ikut.
Sebab perjalanan nak balik akhirat ni kita tak pandai. Yang namanya perjalanan akhirat, perjalanan ibadat, itu bukan bidang kita. Kita kena buang ego kita. Walaupun kita raja contohnya, kita menteri contohnya, kita YB contohnya, dalam bab amal ibadat akhirat bukan kita ahli. Kita kena dengar, kena patuh, kena yakin dengan nasihat alim ulama, kerana itu bidang mereka. Mereka tahu, mereka mahir bagaimanakah cara nak selamat balik akhirat, macam mana nak menjadi orang yang senang di hari kiamat besok. Mereka ahli. Maka setinggi apa pun pangkat darjat kita atas dunia, kita kena rendahkan diri, terima nasihat mereka. Begitulah juga macam dunia. Dunia macam mana nak jadi orang kaya atas dunia, nak mewah, nak berjaya dalam perniagaan, itu kena tanya ahli dia. Kena tanya ahli dia. Kena tanya ahli dia. Macam mana nak senang atas dunia, nak cepat kaya contohnya, nak untung niaga berlipat kali ganda, itu kena ahli dia tanya. Kita sebagai contohnya tutup guru, dia tak pandai, dia kena buanglah ego dia tu. Walaupun dia alim contohnya, tapi dalam bab perniagaan strategi dia tak pandai. Kena tanya, macam mana saya nak niaga lah sambil-sambil, macam mana nak niaga jadi maju. Kena tanya ahli dia. Sebab tu kena buang ego kita. Itu semuanya disebabkan oleh dunia. Habis masa kita mencari dunia yang akhirnya senang bagaimanapun, raja sekalipun dia akan tinggalkan segala pangkat, jawatan, harta, takhta dan sebagainya. Akhirnya mati, tidak membawa bekalan akhirat. Baliklah akhirat dalam keadaan fakir, miskin. Siapa nak tolong kita? Nak harap siapa? Nak bagi pahala dekat kita? Anak-anak pun belum tentu. Anak-anak kita pun sibuk dengan dunia dia. Anak-anak pun sibuk dengan dunia dia. Sebab tu jangan harapkan amalan orang lain. Suami jangan harap amalan isteri, isteri jangan harap amalan suami, ibu bapa jangan harap amalan anak-anak. Kita yang bertanggungjawab menguruskan akhirat kita sendiri. Sebab amalan anak cucu kita belum tentu lagi Allah terima, tak tahu lagi. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, macam dah lah kita punya pun Allah tak terima dah. Tiba-tiba nak tunggu pahala daripada jariah daripada anak-anak kita pun tak ada. Sebab mereka pun beramal tanpa ilmu juga. Merana tak kita dalam kubur? Menyesal tak kita? Kalau duduk berehat dalam kubur tu tanpa makan minum, boleh kira juga ini diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah, bukan duduk berehat tanpa makan minum. Diazab oleh Allah. Azab Allah tu, azab kubur tu benar, bukan cerita dongeng. Tu semuanya disebabkan oleh dunia lah tadi tu. Jadi jangan kita bertindak seperti orang yang tidak waras atas dunia ni. Jangan kita bertindak seperti orang yang tidak berakal sedangkan kita berakal. Sebab tu Allah Ta'ala banyak sindir kita dalam Quran. Afala ta'qilun. Adakah kamu tidak berakal? Sehingga habis masa kamu gunakan mengejar dunia yang kamu akan buang semula, sehingga kamu tak ada bekal balik akhirat. Adakah kamu tidak waras? Adakah kita tak berakal? Jawabnya kita berakal, tapi tindakan itu seperti orang yang tidak berakal. Jadi mari sama-sama kita renung-renung, muhasabah diri kita. Sementara ada masa lagi, sementara ada waktu lagi, saki-baki umur kita yang tinggal ni, ejah balik waktu kita tu. Bukan suruh berhenti kerja, dah adjust waktu supaya kita dapat membuat apa yang diperintah oleh Allah. Begitu. Dan engkau buangkan umur yang amat besar, lagi aziz atasnya. Umur ni mulia, tuan-tuan. Umur ni, masa ni mulia masa ni. Sebab tu kita boleh beli jam beratus ribu. Kalau contohnya jam tu harganya ratus ribu, boleh beli. Tapi masa kita tak boleh beli. Masa kita tak boleh beli. Masa petang tadi kita tak boleh beli. Masa petang tadi, besok, petang besok, waktu lain dah. Asar tadi dah lepas jauh dah. Takkan jumpa dah waktu tu sampai bila-bila pun. Sekaya apa pun, letak 20 juta, kembalikan balik waktu asar tadi, takkan jumpa dah. Besok belum pasti. Masa yang paling baik, masa yang kita sedang berada di dalamnya. Inilah dia. Masa, kalau orang tanya waktu bila kita ni nak beribadat, waktu bila
Besok ke, lusa ke tak? Waktu yang mana kamu sedang berada di dalamnya. Ni dah dia. Inilah dia waktu yang pasti dah ada dalam tangan kita ni. Malam garang belum tentu. Contohnya malam garang nak tahajud, belum tentu lagi boleh bangun, dan belum tentu umur kita ada lagi malam garang. Dah tu waktu yang sebenar-benarnya terbaik mana? Waktu yang kita sedang berada di dalamnya. Maka gunakanlah waktu yang kita sedang berada di dalamnya itu untuk melakukan amal soleh. Jangan tunggu nanti nak pergi Mekah baru nak beramal. Betul lah tempatnya mulia, tapi belum pasti kita sampai. Nantilah 2 minggu lagi ni nak pergi umrah, nantilah kat sanalah taubat. Belum tentu sampai. Dah waktu terbaik taubatnya bila? Sekarang, bukan nanti pergi umrah. Nampak tak? Syaitan nafsu memang dia suka melengah-lengahkan kita. Nantilah kat sana lagi bagus, dapat pula masuk dalam raudhah nanti, bertaubat kat situ, garanti tu hati. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sekarang ni lah waktu yang paling bernilai bagi diri kita. Maka jangan disia-siakan. Waktu tu mahal, waktu tu mulia, mahal sangat-sangat. Maka jangan dibazirkan waktu tadi, jangan dibuang. Waktu ni ibaratnya macam bekas, tuan-tuan. Macam bekas. Dia berjalan gitu. Jadi kalau mana bekas yang berjalan dekat depan kita tadi tidak diisikan dengan kebajikan, dia akan lepas dengan kosong lah. Bekas tu akan lepas kosong gitu. Sebab tu alim ulama dulu-dulu, orang soleh-soleh, alim ulama tuk-tuk guru dulu, selepas daripada mereka melakukan amal-amal yang wajib, mereka banyak melakukan amal yang sunat-sunat. Sebab tu tuk-tuk guru kita tengok ada wirid paginya, ada wirid duhanya, ada wirid zuhurnya, ada wirid asarnya, ada wirid tengah malam. Sebab apa tu? Nak mengisikan bekas-bekas waktu tadi daripada berlalu kosong dengan sia-sia. Tu beza ulama dulu-dulu. Hebat. Dia orang tidak membazirkan waktu. Habis waktu mereka digunakan untuk ibadah. Dunia diambil tapi sekadar. Dunia diambil tapi sekadar untuk menolong dia, memudahkan dia beribadah. Selebih tu dia tak nak. Dia tak nak bersibuk-sibuk membuat sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kita lain. Kita sanggup bersibuk-sibuk demi kesenangan, demi nak memuaskan nafsu kita. Amalan tak ada pun tak apalah. Na'udzubillah. Kita mementingkan kesenangan yang sementara daripada kesenangan yang kekal selama-lamanya. Ni mujur tuan-tuan ni, kita ni minta maaf lah. Ada yang bekerja dulu tak sempat nak belajar. Mujur Allah panjangkan umur kita. Ada yang dah pencen sempat lagi, alhamdulillah. Berapa ramai orang yang tak sempat nak beribadat dengan niat dia apa? Nantilah lepas pencen baru apa nak pergi masjid. Lepas pencen baru apa nak pergi masjid belajar. Tapi berapa ramai yang termakbul hajat dia, belum pencen mati dah. Nampak tak tu? Kita ni bernasib baik, alhamdulillah, syukur sangat, kena terima kasih banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Apalah yang aku nak katakan, bagaimanalah nasib dan keadaan aku sekarang di alam barzakh seandainya kau ambil nyawa aku dulu sewaktu aku sedang bersibuk dengan dunia. Sebab tu kena syukur ya Allah, alhamdulillah, selamatkan aku, alhamdulillah ya Allah. Begitu kena syukur, terima kasih banyak-banyak pada Allah. Padahal boleh je Allah nak cabut nyawa kita dulu, betul? Boleh je, tak ada masalah pun pada Allah. Kita ni tak ada membawakan keuntungan apa-apa pada Allah. Kita tak ada bawa apa-apa untung. Allah tak berhajat pun dengan kita. Cuma kita ni dapat belas ihsan Allah saja. Belas ihsan saja. Lepas tu kena syukur, ya Allah, kau selamatkan aku. Walaupun dulu aku tak belajar, tak mengaji, tapi sekarang kau ambil, kau jemput, kau pilih aku. Walaupun aku ni banyak leka lupa, kau panggil juga, kau jemput juga aku, kau kutip juga aku, letakkan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Itu tanda Allah sayang lah tu. Kalau Allah tak sayang, Allah akan biarkan kita dengan dunia kita. Nabi SAW bersabda yang maksudnya ilmu ni, ilmu yang bermanfaat ni, Allah tak akan bagi kepada orang yang celaka. Allah tak akan bagi ilmu yang bermanfaat kepada golongan yang celaka. Na'udzubillah. Dengan makna di dunia ni mereka akan disingkirkan oleh Allah daripada majlis ilmu. Dengan sendiri dia tak nak, dia tak mau, tak ada kepentingan dalam hidup dia. Itu tanda-tanda orang yang bakal mendapat celaka di hari kiamat. Kata Nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu hanya diberi kepada orang yang bahagia saja. Orang yang bakal mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah akan bagi dia ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang mengaji, yang mengikuti ini termasuk dalam golongan itu. Mudah-mudahan, amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Tapi jaga niat kita belajar agama pun, kalau niatnya salah pun tak dapat kelebihan ni. Jaga baik-baik kita niat belajar. Mudah-mudahan Allah tunjukkan segala kesilapan kita agar dapat kita baiki. Kita belajar agama bukan nak cari salah orang, kita nak cari salah kita sendiri, nak betulkan mana yang salah. Begitu. Dan engkau buangkan umur yang amat besar lagi aziz, dan senyata telah eloklah orang yang berkata sekira-kiranya ketahui dunia itu dahulu kepadamu dimaafkan, tiadakah kejadiannya dunia demikian itu kepadanya zawal. Apa maksudnya? Maksudnya gini, seandainya dunia itu diberikan kepada kita, seandainya segala keduniaan tadi, segala kemewahan, segala kesenangan, segala kemuliaan dunia tadi diberikan kepada kita dengan mudah, bukankah akhirnya dia akan hilang juga? Bukankah dia akan hilang juga? Seandainya kita ni tak payah nak berpenat-penat, tak payah nak korban masa banyak-banyak nak cari harta kekayaan, Allah mudahkan contohnya. Allah Maha Kuasa nak buat macam tu. Jadi sehebat apa pun kesenangan dunia itu diperolehi dengan mudah, akhirnya kita akan buang juga, kita akan tinggalkan juga, itu maksudnya. Tiadakah kejadiannya demikian itu kepada zawal? Maknanya bukankah semua kesenangan kemewahan itu akan hilang? Zawal mana hilang? Bukankah itu akan hilang semuanya? Pangkat kita, nama kita pun tak ada dah, orang tak sebut dah. Bila kita mati, kalau waktu hidup orang panggil kita datuk, orang panggil kita datin, orang panggil kita Tan Sri, orang panggil kita tuanku dan sebagainya. Bila dah jadi jenazah, orang panggil apa? Orang panggil mayat. Jenazah dah sampai, betul tak? Ada tak orang kata datuk dah sampai? Nampak tak? Nampak tak tu? Setinggi apa pun panggilan kita tadi, bila mati hilang dah. Orang tak kata siap datuk dah sampai dah. Orang kata datuk mana? Tu jenazah dah. Orang tak panggil datuk, orang tak panggil datin dah. Kalau perempuan pula datin dah sampai, mayat datin dah sampai. Tak ada dah. Orang kata mayat dah sampai, jenazah dah solat belum? Orang tak kata dah semayangkan datin belum? Tak ada. Nampak tak hinanya dunia tadi? Sekejap. Dulu kita megah dengan panggilan, dulu kita megah dengan jawatan, akhirnya bila mati habis semua dah. Itulah dia, dunia dia memfitnah kita. Akhirnya dia tinggalkan kita, balik kita akhirat dalam keadaan tak ada bekalan. Kita nak musafir di hari kiamat ni bukan perjalanannya dekat, perjalanannya tidak kesudahan. Umur kita, contoh andai Allah bagi umur kita 1000 tahun pun hidup atas dunia ni, nak dibandingkan dengan kehidupan kita di hari kiamat ni, tak nampak 1000 tahun tu. Sebab hidup kita, usia kita di hari kiamat besok tidak berpenghujung. Bukan umur kita 100 juta tahun, bukan. Umur kita tidak berkesudahan besok di sana. Adakah macam mana keadaan kita nak balik di suatu tempat dalam keadaan tak ada bekal ni? Kalau kita nak pergi musafir 2-3 hari pun banyak bekal yang kita nak bawa, dengan duit, dengan barang, dengan bajunya. Sebab kita tahu kalau tak ada bekal nanti kita susah, kita akan hadapi masalah di tempat sana ataupun dalam perjalanan. Ini perjalanan akhirat yang penuh dengan azab, siksaan. Macam mana kita nak menyelamatkan diri kita tanpa bekalan? Tu diri kita, macam mana pula nasib anak-anak dan isteri kita? Cuba kita fikir, macam mana isteri dan anak-anak kita nak balik akhirat kalau dia pun tak ada bekal? Kita tak tolong mereka cari bekalan, bahkan kita ajak mereka juga, kita ajar mereka juga jadi ahli dunia. Sesungguhnya kita suami yang zalim. Kita zalim pada diri kita sendiri, kita zalim kepada anak isteri kita. Akhirnya kita balik dalam keadaan menempah kecelakaan. Anak bini kita pun sama. Sebab ketua dia dah macam ni. Ketuanya tak ambil peduli tentang ibadat, ketuanya tidak peduli tentang ilmu, ketuanya hanya memikirkan kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, kemewahan dunia saja. Nampak tak? Ini cerita benar tuan-tuan. Kita beriman,
Apa maksud beriman? Orang yang yakin adanya hari kiamat. Kita yakin selepas mati kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti Allah akan periksa segala nikmat yang Allah dah bagi kepada kita. Mana kita gunakan umur kita? Mana kita habiskan usia kita? Itu semua akan disoal nanti oleh Allah. Jadi pakat-pakat sementara ada masa waktu ni, pakat-pakat kembali kepada Allah, kembali balik sebelum terlambat, sebelum menyesal yang tidak berkesudahan. Pakat balik kepada Allah, kembali kepada Allah, duduk balik atas jalan yang benar. Allah Maha menerima taubat. Allah Maha menerima taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang tanya, kenapa selepas daripada tidur Allah hidupkan kita balik? Kenapa malam tadi kita tidur, kemudian kita dijagakan semula? Apa? Kenapa tu? Jawabnya supaya kita memperbaiki ibadah kita. Tapi kita tak faham. Kita ingat bila kita dah tidur, kemudian Allah bangkitkan kita, tujuannya untuk berusaha mengaut lagi ke dunia. Kita lupa kita. Sebenarnya Allah tidurkan kita dan Allah bangkitkan kita daripada tidur supaya menggunakan nikmat umur dan kehidupan kita hari ini memperbaiki ibadat kita. Tapi kita terlupa, kita salah anggap. Kita menganggapkan bila Allah tidurkan kita dan jagakan kita hari ini, contohnya, supaya aku mencari dunia. Kita salah. Tiap-tiap kali dijagakan oleh Allah daripada tidur, kita ingat kita ni tujuannya supaya mencari dunia. Malam ni tidur, besok celik lagi, tujuannya untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Bukan itu sebenarnya Allah Ta'ala membangkitkan kita daripada tidur malam tadi, hari ini dihidupkan oleh Allah kembali, kerana tidur tu ibaratnya macam mati dah. Bila dijagakan tu supaya perbaiki ibadah. Tapi kita salah guna. Baiki kesilapan kita manusia. Kita ni memang lemah, dhaif, leka, lupa, lalai. Sebab tu perlukan majlis-majlis yang sebegini untuk mengingatkan kita. Kalau kita tak duduk dalam majlis yang macam ni, tak sudi nak dengar, tak ada siapa yang akan mengingatkan kita. Kawan-kawan di kedai kopi dia cerita benda lain, dia tak ada cerita dah benda ni. Nak tahu berita macam ni, sinilah tempat dia, majlis ilmu. Majlis ilmu. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah tu kebanyakannya orang yang hadir dalam majlis ilmu. Orang yang seronok belajar agama, orang yang suka duduk dalam majlis ilmu adalah orang yang diberi hidayah, petunjuk daripada Allah. Orang yang tak nak duduk dalam majlis ilmu adalah orang yang tidak mahu diberi petunjuk oleh Allah. Dia tak nak petunjuk. Dia berasa pandai tanpa petunjuk Allah, dia berasa dia pandai, dia berasa dia akan selamat balik akhirat walaupun tanpa petunjuk Allah. Itulah ibaratnya. Dan tiada engkau melainkan umpama bayang. Maknanya apa? Makna dunia-dunia yang kita miliki tadi, harta, kemegahan, kekayaan, kemasyhuran tadi, semuanya itu ibaratnya seperti bayang saja. Bayang bukan selalu ada. Ni malam dah tak ada bayang dah. Siang tadi adalah bayang, waktu matahari itu memancarkan cahayanya adalah bayang-bayang pokok, bayang ini, bayang itu. Bila lenyapnya matahari, tak ada bayang dah. Macam itulah apa yang kita miliki ni. Bahkan tubuh badan kita ni pun akan hancur. Bukan harta saja, tubuh badan kita ni pun akan hancur, menjadi tanah, dimakan ulat. Kecuali dia orang soleh, dia waliullah, jasadnya dipelihara oleh Allah. Jasadnya dipelihara, tidak binasa. Itu lain. Itu orang-orang istimewa. Pigolibnya jadi bangkai lah, jadi tanah lah. Kecuali dia betul-betul orang soleh, tu Allah pelihara. Kan banyak kan kejadian kita tengok tu, duk gali-gali kubur tapi tengok jasad tak hancur. Orang istimewa lah. Adalah amalan-amalan itu yang diterima oleh Allah. Banyakkannya semua dia tak jumpa dah, tulang-tulang tu ada sikit-sikit lah kalau ada tu. Ya, adakah engkau melainkan umpama bayang? Contohlah malam ni
malam ni Allah bagi kita harta, kemewahan, kekayaan. Malam ni balik ni korang tengok rumah kita bertukar jadi maligai dah. Besok kita mati. Nampak tak? Besok kita mati. Selama mana je? Selama mana kita dapat nikmati kesenangan mewah yang Allah bagi tadi? Selama mana? Sekejap je mati tinggal. Sebab tu Allah tidak memberi balasan baik kepada orang beriman di dunia ini. Allah tak nak bagi. Sebab kalau sehebat apa pun balasan yang Allah bagi kepada hamba-Nya yang taat, dia akan dapat kecapi sementara sahaja. Allah ni dia nak bagi kita nikmati balasan tu selama-lamanya. Duduklah dalam kesenangan tu selama-lamanya. Bersenang-senanglah selama-lamanya, bersedap-sedaplah selama-lamanya, berseronok-seronoklah selama-lamanya dengan harta, kekayaan, kerajaan yang Allah Ta'ala bagi di dalam syurga besok. Ambillah selama-lamanya. Sebab tu Allah tak bagi, tak balas. Ini kita semayang, kita puasa, kita mengaji, tak ada pun balasan. Jangan harap balasan pahala ataupun kebajikan dengan amal yang kita buat di dunia. Jangan harap. Memang Allah takkan bagi di sini. Di sini bukan tempat dia. Di sini tempat bercucuk tanam. Di sini tempat bercucuk tanam dengan amal ibadah. Nanti di hari kiamat tempat mengetamnya, tempat mengutip hasilnya. Dan hasilnya itu takkan hilang, bahkan bertambah-tambah. Tapi di dunia ni semakin, walau banyak pun dia semakin kurang. Nikmat dunia semakin kurang, nikmat akhirat dia semakin bertambah. Semakin hebat. Jadi sabar sekejap aja. Sabar sekejap aja, pujuk diri kita, pujuk nafsu kita, bagi nasihat dengan anak bini kita, sabarlah. Alhamdulillah dah, apa yang ada ni cukuplah. Kita dah banyak buang masa dulu. Buang masa dulu sampai kita tak ada masa nak belajar. Kita beramal tanpa ilmu, cukuplah, sudahlah. Mari kita belajar, mari kita mengaji, mari kita baiki. Allah Ta'ala Maha terima taubat. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Allah benci orang yang putus asa dan bersangka jahat dengan Allah. Allah Maha terima taubat. Sungguh buat balik jadual waktu belajar fardu ain, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, belajar. Insya-Allah walau tak sempat pandai pun. Contoh malam ni dia azam, mulai malam ni aku azam, aku nak belajar agama, khususnya fardu ain. Aku nak belajar dengan anak bini aku nak atur jadual, aku nak belajar. Kalau betul ikhlas niat dan azamnya, besok dia dah mula usaha dah, lusa dia mati, husnul khatimah, matinya husnul khatimah. Allah ampunkan dosa dia yang dulu-dulu. Tengok tu. Kan kisah pemuda tu kan, yang bunuh orang tu 99 orang. Cerita tu lah. Cerita seorang pemuda tu yang bunuh 99 orang. Lepas tu jumpa seorang ni, tanya, adakah Allah terima taubat ni? Dia salah tanya. Dia tanya orang macam dia. Dia kata Allah tak terima, kau ni jahat, bukan main lagi. Pembunuh 99 orang, bukan sikit kau dah bunuh tu. Allah tak terima taubat kau. Dia bunuhnya orang tu, cukup 100 orang. Lepas tu jumpa orang alim yang betul alim, orang soleh tanya, dia kata Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Sebesar apa pun dosa, selagi tak jatuh kepada syirik, Allah Maha mengampunkan dosa. Dengan syarat taubatnya sungguh-sungguh, azamnya betul-betul, usahanya betul. Dalam perjalanan dia nak pergi mencari ilmu tadi tu, mati dia. Mati dia. Maka matinya husnul khatimah, mati dia. Jadi jangan kata tak boleh, jangan. Yakin pada Allah yang Maha berkuasa menolong, membantu kita. Ajak anak bini kita, mudah-mudahan kita dah senang kat dunia ni, dah selesa. Maknanya bekalan kat dunia dah ada tuan-tuan, kita dah nampak dah. Tempat berlindung kita, makan minum kita, pakaian kita kat dunia dah nampak dah. Walau tak hebat pun dah nampak ada dah, alhamdulillah. Ni masalah makan, pakai, tempat tinggal anak bini kita di hari kiamat besok mana? Mana? Tak nampak lagi ni.
Tak nampak lagi. Jadi usahakan belajar je, belajar, tumpukan perhatian, belajar fardu ain. Nanti dengan sendiri Allah akan terangkan, Allah akan tunjukkan, Allah akan bukakan kepahaman satu. Sebab nak memahami selok belok ibadat ni bukan sekejap, makan waktu. Bukan malam ni kita belajar, malam ni kita akan tahu segala serba-serbi tentang amal ibadat dah. Sebab tu suruh istiqamah belajar. Fardu ain kita ni macam dah umur-umur macam kita ni, jangan heboh dah yang fardu kifayah tu. Nanti dulu yang fardu kifayah tu. Yang fardu ain ni wajib nonton. Kalau tak belajar, rosak amalan kita. Yang lain-lain fardu kifayah tu bukan tak bagus, tapi dia tak ada hubung kait sangat dengan nak mengesahkan amalan. Dia cerita yang lebih-lebih, dia cerita yang cabang-cabang, dia cerita yang cawang-cawang. Fardu ain ni benda penting. Dia nak cerita tentang syarat, tentang rukun, pantang larang. Ini yang perlu kita kena tahu. Sebab ini yang nak menjaga amalan kita tadi. Tapi ada di kalangan kita yang salah belajar. Pergi kejar dulu yang fardu kifayah, yang fardu ain dia tak tahu. Nanti akhirnya amalannya tetap rosak dan tak diterima oleh Allah. Itu nasihat ulama. Tumpukan fardu ain dulu. Tumpukan fardu ain dulu. Fiqh ni syariat lah, supaya kita tahu nak solat apa benda nak pakai, mandi wajibnya macam mana, air macam mana, cuci najis macam mana. Tu ilmu yang disebutkan dalam ilmu fiqh fardu ain itu. Dia akan ajar kita bab air, bab istinja, benda penting-penting tu. Contohlah, saya hafal Quran tapi ambil wuduknya salah, apa beza? Saya hafal Quran, saya hafal hadis, tapi mandi wajibnya salah. Adakah Allah terima amalan saya sebab saya hafal Quran? Tak. Sebab tu fardu ain tu jangan tinggal. Jangan kita ni terpedaya dengan permainan syaitan. Syaitan ni dia bukan sahaja mengajak kita buat dosa. Syaitan ni ada kala mengajak kita buat baik, tapi ada perangkap yang dipasang. Perangkap dipasang. Dia ajak kita pergi belajar ilmu-ilmu fardu kifayah supaya kita leka dan meninggalkan yang fardu ain. Kita pun syok dengan belajar fardu kifayah tadi. Rupa-rupanya yang asas-asas tadi salah lagi. Akidah tak tahu ke mana, heboh kepada ilmu yang lain-lain. Nampak tu permainan syaitan. Dia memang cerdik, dah memang bidang dia. Allah ciptakan dia memang menipu. Memang dia ahli dalam menipu tu. Imam Ghazali kata kena tahu bagaimana cara dia menipu kita, baru kita boleh menyelamatkan diri. Kalau tak, kita berasa perasaan macam dah baik, berasa macam dah betul dah, aku dah ada belajar agama dah, aku dah pergi dengan ceramah-ceramah dah, betul. Tapi apa gunanya pergi dengan ceramah-ceramah umum, majlis-majlis ilmu yang fardu kifayah tadi, dalam keadaan yang fardu ain tadi, rukun semayang pun tak tahu, syarat soal semayang pun tak tahu lagi. Jangan tertipu. Dan tiada engkau melainkan umpama bayang. Sehebat apa pun semuanya ibarat macam bayang-bayang. Macam orang tengah tidur diulit mimpi yang indah, jadi raja, jadi permaisuri. Bila orang kejut aja hilang semua. Tadi waktu tidur kita sengih-sengih, orang kata apa, tidur sengih-sengih. Rupa tidur jadi mimpi jadi raja rupanya. Kereta mewahnya, dengan makanan mewahnya, dengan dayang-dayangnya. Orang kerja, bangun, subuh-subuh dah bangun. Hilang dah istana, hilang dayang-dayang, hilang. Yang tinggalnya bantal kita yang berpeta tu yang tinggal. Bantal kita yang banyak peta dunia tu yang tinggal. Itulah ibaratnya dunia tadi. Syok, galit dengan harta, kekayaan, kemewahan, pujian, penghormatan. Datang mati terkejut, hilang semua. Terperanjat tuan-tuan ni. Dia ceritakan dalam kitab sana tu, bila datangnya kematian, terkejut yang sangat menakutkan. Contoh gini, kita ni ada buat silap, kereta kita tak cukup, roteknya entah ke mana lah, macam-macam lah. Lepas tu ada bawa barang salah pula, contoh kita tahu, tapi kita galik jadi terlupa sekejap tentang. Lepas selekoh depan tu, Roblox, JPJ, besar-besaran. Macam mana perasaan waktu tu? Buat perumpamaan. Macam mana tu? Rasa serba salah, rasa menyesal, rasa begini, rasa begitu, rasa takut, rasa menggigit, puncak lesi, betul?
Sebab dah tahu akibat dia apa. Ini apa akibat yang aku akan terima. Di situ akan teringat balik apa akibat tadi. Begitulah tadi. Bila kita syok dengan dunia ni, galik kita tahu semayang kita tak betul, gini tak betul. Kita tahu kalau mati dan kadang tak ada bekal, mati dan kadang solatnya salah, mati dan kadang akidahnya salah. Tahu dah akibatnya. Tapi sekarang ni kita terlupa tentang akibat tadi sebab dilekakan dengan kenikmatan dunia. Sebab tu bila datang aja malaikat maut muncul je depan mata kita, tak tahu nak cakap, macam punya takut lah. Punya takut, punya gerun macam mana. Dah nak patah balik tak boleh dah. Jalan sehala je. Kalau pergi balik boleh U-turn. Ni jalan sehala. Nak U-turn macam mana? Sebab tu jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Adjust masa kita. Boleh cari harta tapi adjust waktu supaya ada usaha untuk bekalan mati tu ada. Jangan galit habis masa kita. Yang risau, ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat. Paling lekeh tuan-tuan paling lekeh penduduk syurga tu, paling jahat sekali lah. Kita nak katakan di atas dunia ni dia paling jahat sekali, paling banyak maksiat sekali. Cuma dia ada iman je. Akidahnya betul, tu je bekalan dia. Dia ada akidah betul, tapi sembahyang puasa dia tak peduli, yang haram dia tonggang semua. Tapi iman dia ada. Akhirnya nanti tak tahulah berapa juta tahun lah duduk dalam neraka tu, na'udzubillah min zalik, kalau tak diampunkan oleh Allah. Akhirnya bila dikeluarkan oleh Allah daripada neraka itu, golongan-golongan yang paling akhir sekali dikeluarkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dia punya syurga dia tu, Allah Ta'ala beri keluasan tempat jajahan dia tu, ibaratnya seperti atas dunia ni 4 buah negara yang besar-besar. Atas dunia ni 4 buah negara tu, itulah kawasan milik dia di dalam syurga untuk dia seorang. Serta dengan kekayaan, kemewahan, kesenangan tu, 4 negara yang besar dalam dunia ni digabungkan, seluas mana? Milik dia seorang. Jajahan dia seorang. Itu balasan orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Cuba bayangkan kalau dia orang yang banyak melakukan amal soleh, macam mana syurga ni. Sebab tu kita jangan risau sangat atas dunia ni tak mewah dengan macam orang lain. Tak apa, sabar. Sabar, cakap dengan anak bini kita, sabar. Buat amal soleh, taat kepada Allah, insya-Allah ada kesenangan yang jauh lebih hebat daripada sini. Macam tu cara nak mujuk hati. Kalau takkan sedih kita tengok orang lain hebat, kaya, mewah, kita susah. Dah manusia dia ada emosi, betul. Cara nak pujuknya gitu, sabarlah, ada kesenangan yang Allah Ta'ala siapkan, lagi pula kekal besok. Tak ada bergaduh dah. Sini kaya-kaya pun masalah juga, betul. Kaya pun sekaya mana pun ada masalah juga di sini. Ingat orang kaya tak ada masalah. Saya pernah jadi orang kaya. Dalam mimpi ya. Ingat kaya tak ada masalah. Masalah sekaya apa pun, kalau bolehlah minta maaf kita tanya. Kalau kita ada kerabat kawan-kerabat, kita tanya, dia ada masalah? Dia ada masalah. Lagi besar pangkat kedudukan, lagi besar masalah, lagi besar ketakutan ni. Tengok tu orang kaya-kaya tu, anak bini kena jolek, kena ugut. Kita tengok dia senang je, tapi ketakutan macam-macam. Nak tidur pun tak lena. Nampak tak? Tapi kesenangan bila Allah Ta'ala dah bagi harta, kekayaan, kemewahan, kerajaan di hari kiamat besok, tak ada sebarang jenis masalah. Tak ada masalah. Di syurga tu tak ada masalah. Duduklah bersedap-sedap, bersenang-senang, tanpa sebarang kesusahan, tanpa sebarang masalah. Berseronok seseronok-seronoknya menjamu hawa nafsu di situ. Tak ada nak kena semayang dah, tak ada nak kena puasa dah, tak ada zakat haji dah. Dah nak buat apa dalam syurga tu? Berseronok. Syurga tu tempat berseronok, bukan tempat beribadat. Sini je tempat beribadat ni. Sana tempat berehat. Tak ada semayang dah. Nak pergi mana tu? Pergi surau, rantau panjang, nak pergi ngaji. Tak ada dah dalam syurga tu. Tak ada dah. Nak ngaji berdoain, tak ada dah tuan-tuan. Sini saja waktu dia. Kemudian, dan tiada engkau melainkan umpama bayang menangkan dikau, kemudian memberi ketahui pula akan irtihal. Maknanya peredaran malam itu tadi akan mengubahkan, akan pergi, meninggalkan. Tiada duniamu melainkan bayangan yang menaungimu. Itu maksudnya. Menaungkan makna
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiadalah dunia itu melainkan bayangan yang menaungi. Dunia ni mana ibarat redup yang menaungi kita buat sementara waktu saja. Bila hilang, habislah, tak ada dah naungannya, habislah. Maka tiada sayugianya bagi orang yang akil bahawa tertipu daya. Oleh yang demikian, orang yang waras, orang yang diberi akal oleh Allah, sepatutnya tidak tertipu dengan dunia tadi. Sepatutnya kita ni yang Allah bagi akal kewarasan ni, sepatutnya kita tak tertipu dengan pembohongan dunia tadi tu. Jangan tertipu, jangan tertipu. Sepatutnya, sebab waras. Lain orang yang tak waras. Kalau orang tak waras, dia tak tahu. Dia tak boleh menimbang mana yang baik, mana yang tidak, mana yang selamat, mana yang tidak, mana yang untung, mana yang rugi. Itu kalau dia tak waras. Tapi kalau orang waras, dia boleh beza mana yang menguntungkan dia, mana yang merugikan dia, mana yang menyelamatkan dia, mana yang akan membinasakan dia. Jadi sepatutnya kita ni yang diberi akal dan kewarasan oleh Allah, jangan tertipu dengan dunia. Jangan. Yang sudah tu sudahlah. Lama puluh tahun dah kita tertipu, cukuplah. Tak nak dah tertipu dengan dunia ni. Habis dah masa kita gunakan untuk dunia, akhirnya tak ada pun amalan yang kita buat yang diterima oleh Allah. Cukup-cukuplah. Jangan tertipu dah. Sedarlah, celiklah, jagalah daripada lena kita tu, daripada mimpi kita tu, daripada khayalan kita tu. Jadi maka tiada sayugianya, mana tak sepatutnya orang yang waras ditertipu daya dengan dunia. Dan senyatalah benarlah orang yang dikatanya dunia ni perdapat mimpi atau seperti bayang-bayang yang hilang. Betul lah tu. Perumpamaan ataupun kata-kata tu memang sangat-sangat benar. Dunia ni ibaratnya bayang-bayang saja. Bayang saja. Bahawasanya orang yang mempunyai akal dan umpamanya akal, tiada yuhda. Orang sepatutnya orang yang waras, orang yang berakal, dia tidak akan apa? Dia tidak akan tertipu. Dia tak akan tertipu. Dia tak akan tertipu dengan permainan dunia tadi itu. Tak akan tertipu. Kalau tertipu, maknanya dia seperti tidak berakal. Afala ta'qilun? Adakah kamu tidak berakal? Allah Ta'ala sindir kita. Allah Ta'ala tahu, Allah yang memberi akal kepada kita. Tapi dia tanya itu nak sindir. Nampak tu dalam Quran ni kadang-kadang Allah terangkan secara terang-terang, tapi kadang-kadang Allah tegur dalam bentuk sindirlah. Adakah kau tak berakal? Allah tanya, adakah kamu tak berakal? Adakah kamu tak cerdik? Yang buat kerja macam ni, yang nak menempah anak bini diri sendiri dalam api neraka yang begitu dahsyat panasnya tu, adakah kamu tak berakal? Pakat-pakat bawa bini kita terjun dalam api, adakah kamu tak berakal? Sindiran Allah Ta'ala. Api neraka tu, panas tu. Api dunia yang paling panas sekali, apa dia? Api dunia yang paling panas sekali, api apa? Elektrik ke apa? Kilat tu, dia orang ada sukat, dia punya voltan ke apa, mega apa, nak tahu, nak letakkan namanya, punyalah panasnya, kalikan dengan 70 kali ganda. Itulah azab neraka Allah yang menanti kita, na'udzubillah. Elektrik biasa tu pun kena gentung dah, tuan-tuan. Elektrik biasa tu kena gentung dah, masak dah luar dalam. Ini kan kalau api voltan yang tinggi tu, kat pencawang tu pun kurang nak bandingkan dengan tenaga api pada kilat tu. Tak tahu sukatan dia berapa, kalikan dengan 70 kali ganda. Itulah panasnya api neraka yang kita nak bawa anak bini terjun sekali tu. Na'udzubillah min zalik. Kena selalu ingatkan azab Allah. Jangan berani-berani dengan azab Allah. Tak ada siapa yang akan tertanggung. Nak lari tak boleh, tuan-tuan. Nak lari mana? Luar, dalam, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, api seapi-apinya. Jadi kalau kita tak jaga diri kita, tak betulkan amalan kita daripada sekarang, kalau kita tak bertindak menyelamatkan anak bini kita, itulah tadi ibaratnya kita bawa diri kita, bawa anak bini kita terjun dalam api tadi tu. Sebab tu Allah pesan, ku anfusakum wa ahlikum nara.
Hendaklah kamu pelihara, jaga diri kamu dan anak bini kamu daripada api neraka Allah. Kena pakak-pakak mengaji, pakak-pakak beramal, sama-sama ta'awanu, tolong menolong untuk menjadi hamba Allah. Pakat-pakat ta'awanu, bini tolong laki, laki tolong bini, bini tolong laki jadi suami yang bertakwa, laki tolong bini jadi isteri yang solehah. Pakat-pakat tolong kalau nak selamat, nak sama-sama selamat. Kalau tak, sama-sama tak selamat nanti. Ada masa lagi sikit, gunakanlah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, pertolongan kepada kita semua dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa mak bapak kita, datuk nenek moyang kita, alim ulama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina. Oh, dahsyat tuan-tuan ni, dahsyat. Alam akhirat tu dahsyat, bukan cerita main-main, bukan cerita dongeng-dongeng. Api neraka tu panas dahsyat tuan-tuan. Api neraka tu, kalau ada penduduk neraka yang sedang diazab oleh Allah, kemudian dipindahkan, diletakkan dalam api yang paling tinggi kepanasannya dalam dunia ni, nescaya penduduk neraka tu boleh lena tidur. Penduduk neraka tu boleh lena tidur kalau diambil dan dipindahkan dalam api dunia. Dia boleh tidur. Punya sejuknya api dunia. Punya sejuknya api dunia ni, kalau ahli neraka tu dipindahkan dalam api dunia, dia boleh tidur. Sejuknya api dunia. Nak dibandingkan dengan api neraka yang sangat dahsyat tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuba kita fikir sekarang ni, contoh waktu kita hidup ni, ada orang nak ambil anak bini kita, dia nak bakar anak bini kita hidup-hidup. Adakah kita sanggup? Adakah kita sanggup kalau tengah kita duduk ni, ada orang ambil anak bini kita, tangkap anak bini kita, nak bakar hidup-hidup? Kita sanggup tak? Kita tak sanggup. Tapi kenapa kita sanggup biarkan anak bini kita besok dibakar oleh Allah? Kenapa kita sanggup? Kalau tak sanggup, bertindak daripada sekarang. Pakat-pakat kembali kepada Allah. Sebab bakaran neraka tu tak sama dengan bakaran di dunia ni, tak sama. Kesian anak bini kita. Dia khidmat dengan kita, dia tolong kita, mudahkan urusan kita. Akhirnya nanti di hari kiamat dia dibakar oleh Allah asbab kita sebagai suami. Na'udzubillah. Apa balasan kita terhadap khidmat mereka kepada diri kita? Jangan pergunakan mereka untuk kesenangan dunia kita dan tak memikirkan keselamatan mereka di hari kiamat besok. Jangan gitu. Kita suami yang bagaimana? Kitalah laki-laki, kita yang akan dipersoalkan. Itu dah memang tanggungjawab Allah tadi, kita laki-laki dah. Kita cerita benda betul. Memanglah seronok jadi berkahwin. Katanya suami, api tanggungjawabnya. Kita takkan lepas masuk syurga kecuali anak bini kita kena soal dulu. Kalau kandas, kita yang bertanggungjawab. Walaupun kita semayang tak tinggal. Bukan kita masuk syurga dulu dah. Selagi tak selesai orang bawah kita, kita tak lepas. Sebab tu ada suami yang banyak amalannya, akhirnya dihumban oleh Allah dalam neraka kerana amal kebajikannya diagihkan kepada anak bini dia. Anak bininya dipindahkan oleh Allah masuk dalam syurga, dia dihumbankan dalam neraka kerana anak bininya meminta hak masing-masing. Saya jadi begini, amalan saya salah kerana awak yang tidak membimbing saya. Kerana atas dunia dulu Allah Ta'ala mempertanggungjawabkan awak untuk mengajar saya, mendidik saya dengan agama, tapi awak tak peduli. Awak bagi saya kesenangan, kemewahan dunia saja. Awak tak bagi saya agama, saya tak kenal Tuhan saya. Akibatnya amalan saya salah, tak diterima oleh Allah sebab kamu. Bahawasanya orang yang mempunyai akal dengan umpamanya tiada yurgha, makna tiada yukhda, yakni orang yang waras takkan tertipu sepatutnya, maka mengambil bekal kamu pada hari papamu berlebih-lebihkan dan himpunkan olehmu bagi dirimu, tiada bagi yang lain engkau tajma. Maknanya jangan kita gunakan masa kita ni untuk menghimpun sesuatu yang pasti lenyap, bila datangnya kematian, dalam keadaan kita balik akhirat tak ada bawa bekalan mati. Orang yang hidup tentu dia senanglah, kita dah tinggalkan macam-macam kesenangan kemewahan, betul?
Kita dalam kubur tu jangan jadi lilin membakar diri demi nak memberi cahaya kepada orang lain. Jangan. Itu di antara perumpamaan katanya guru membakar diri. Jangan menyenangkan orang yang hidup, balik dalam kubur kita diazab, dihimpit dalam kubur. Orang atas duk berjoget dengan harta kekayaan yang kita tinggalkan. Dia menangis 2-3 hari, lepas tu dia main TikTok dah. Silap-silap hari kita tengah talqin tu dia main TikTok. Itulah balasan dia. Dulu kita bermati-matian memberi kesenangan kepada dia, habis masa kita nak bagi segala kesenangan, kemewahan. Itu balasan dia. Mati 2-3 hari je ingat, lepas tu main TikTok dah. Lupa dah kita. Lalu kubur kita pun tak bagi salam dah. Itu balasan orang hidup pada kita. Menyesal tak kita? Sakit tak hati kita besok? Dah ulama' dah cerita. Sebab tu benda benar tuan-tuan. Ni sekarang ni, hari ni ada tak kita cerita tentang arwah-arwah tu? Hari ni ada tak kita sembang pasal dia? Tak ada dah. Tapi hari kematian dia dulu macam mana? Kita menangis sekejap, betul? Lepas tu tak ada dah, lenyap dah. Nama dia tak ingat dah. Kita dah sibuk dengan hal kita masing-masing. Begitulah balasan orang lain terhadap kita bila kita mati besok. Tak kira laki yang hidup, bini yang hidup, itulah perbuatan dia besok. Bini dia akan sembang pasal dia 2-3 hari. Laki dia akan sembang pasal dia 2-3 hari. Lepas tu tak ada dah, lenyap dah. Itu balasan orang hidup terhadap kita. Jadi jangan disebabkan orang-orang macam tu, manusia tadi ataupun dunia kita nanti binasa. Dah cukuplah sekadar itu. Dan ada pun syaitan. Ni halangan yang kedua yang mengganggu manusia melakukan ibadat. Pasal dunia habis dah. Jadi apa ubatnya dunia ni? Macam mana kita nak selamatkan diri daripada dunia? Ubatnya zuhud, yakni jangan suka, jangan seronok kepada benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Jangan seronok. Kena benci. Aku tak suka benda yang lebih-lebih, yang tak ada urusan ibadat, tak tolong aku beribadat. Aku tak nak susah-susah dengan benda-benda yang macam tu. Zuhud maksudnya bencikan dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, anak isteri kita daripada azab neraka Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat sekaliannya, guru-guru kita, anak-anak murid kita, kawan-kawan kita, semuanya tidak terkecuali. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kita orang yang istiqamah belajar, dalam hati kita sentiasa ingat majlis ilmu, cintakan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri umur yang berkah, rezeki halal yang berkah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak cucu cicit keturunan yang dijaga, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat bimbingan zahir batin daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada tertipu, terpedaya dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan kita diambil nyawa sebagai orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu kita mati nanti direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua, anak bini kita, ibu bapa kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin as-siddiqin wa syuhadaa'us salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa minkum taqabbal ya karim.
Allah. Mari. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على